Siri pertama, majelis, anak dan jejaring. Pagi yang bermula dengan nafas dan langkah. Aisyah sudah biasa dengan bunyi jam yang memecah gelap sebelum subuh. Pada jam 5, dia mengikat rambut, menutup periuk yang masih hangat, dan menyusun pinggan mangkuk di dapur. Alia, 6 tahun, bangun dengan mata separa mengantuk tetapi senyum yang selalu mencairkan segala letih ibu. Mereka keluar bersama. Jogging singkat mengelilingi taman perumahan. Langkah perlahan tetapi tetap konsisten. Bukan sekadar untuk badan, tetapi untuk memberi ruang kepada pikiran yang sering dipenuhi angka hutang. Tuan rumah yang mengugut untuk halau keluar dari rumah sewa itu jika bayaran masih tertunggak dan senarai tugas lain. Di ujung jogging, Aisyah berhenti, menarik nafas panjang, dan menatap Alia yang berlari kecil mengejar daun. Di situ, jiran yang dikenali sebagai Encik Razak, agen insurans dan hartanah, tersenyum dari pagar. Aisyah, hari itu awak bagi tahu tengah cari kerja kan? Nih saya ada link event community kesehatan jika awak berminat. Boleh bawa anak, sesuai untuk networking. Mana tahu ada rezeki di situ. Kalau berminat, saya bagi nomor penganjur. Dia hulurkan kecil, ringkas tetapi berharga. Aisyah menerima dengan tangan yang sedikit bergetar. Peluang kecil itu terasa seperti pintu yang terbuka sedikit di tengah dinding yang selama ini menutup hidupnya. Menjual dan mencari ruang. Petang itu, Aisyah meletakkan bakul berisi nasi lemak bungkus yang masih panas di gerai kecil berhampiran pasar malam. Namun di dalam pikiran Aisyah, ada lagi yang perlu dicari. Ilmu pemasaran, jaringan, dan peluang yang lebih besar daripada jualan harian. Malamnya, selepas Alia tidur, Aisyah membuka telepon. Dia klik link yang Encik Razak berikan. Majelis pelancaran komuniti kesehatan itu diadakan di sebuah dewan komuniti berhampiran pusat bandar. Ruang yang luas, dekorasi ringkas tetapi profesional, dan nota penganjur menyatakan kanak-kanak dialu-alukan. Aisyah tersenyum sendiri. Dia membuat keputusan. Esok mereka akan menuju ke sana dengan menaiki bus. Perjalanan, bus, stroller, dan harapan. Pagi Sabtu, Aisyah mengemas bag, botol susu, tuala kecil, mainan kegemaran Alia, bantal jika Alia kepenatan dan tertidur di dalam stroller dan beberapa bungkusan kue yang dipacking kemas untuk dijual di luar dewan jika diberi ruang. Mereka menaiki bus bersama. Alia duduk di dalam stroller, menatap tingkap yang memantulkan cahaya pagi. Di stesen, Aisyah menenangkan degup jantungnya. Networking bukan sekadar bercakap, ia soal keberanian untuk muncul. Dewan komuniti itu dipenuhi orang. Juru latih senaman, pemilik kafe sihat, pengasas produk suplemen, dan beberapa ibu yang membawa anak. Terdapat sudut permainan kanak-kanak yang dipenuhi warna, dan di situ Alia terus bermain sambil Aisyah berlegar mencari muka yang sesuai untuk diperkenalkan. Suasana mesra tetapi sibuk, bau kopi dan bunyi perbualan memenuhi ruang. Perkenalan, bertukar kat, dan perbualan yang membuka mata. Di waktu rehat, Aisyah berdiri di meja kecil yang disediakan untuk peniaga mikro. Seorang wanita muda, Nazirah, memperkenalkan diri sebagai pemilik studio yoga. Seorang lelaki, Amir, mengendalikan kedai smoothie. Mereka bertukar cerita tentang cabaran memulakan perniagaan kecil. Aisyah berkongsi tentang kuih dan kedai maya yang baru dibuka. Mereka memberi komen positif dan beberapa cadangan pemasaran. Tiba-tiba, di meja sebelah, sekumpulan wanita profesional mula berbual dengan nada yang lebih keras. Mereka berpakaian kemas dan bergaya. Suara mereka dipenuhi keyakinan yang hampir menjadi ejekan. Kalau dah ada anak, kerja tuh bukan lagi keutamaan. Ada wanita yang pilih duduk rumah, tapi itu pilihan mudah, bukan pilihan berani, kata seorang wanita dalam lingkungan 30 dengan nada sinis. Gelak kecil mengiringi kata-kata itu. Aisyah mendengar dari jauh. Hatinya panas tetapi dia tetap tenang. Dia tahu perbualan itu bukan untuknya. Tetapi kata-kata itu menusuk seperti jarum halus. Seorang wanita dari kumpulan itu, Siti,
menoleh dan bertanya kepada Aisyah dengan nada yang hampir mencabar. "You masih kerja atau duduk rumah saja sekarang?" Aisyah menghela nafas, menenangkan Alia yang tiba-tiba memanggil namanya. "Hi, saya Aisyah," katanya ringkas sambil menghulurkan tangan. Perkenalan itu ringkas, tetapi nada perbualan berubah apabila Siti menambah. "Oh, Su di rumah. Susana berdiri sendiri, kan? Kena bergantung kepada lelaki." Aisyah tersenyum lembut, menunduk pada Alia yang sedang memegang mainan. Dia memilih kata yang tenang, bukan kata yang membalas. Siti menambah dengan nada mengejek dan menghina. "Ya ada anak kecil juga tapi semuanya suami uruskan. I tidak akan sekali-kali pilih untuk berhenti kerja tetap. Masa depan gelap." Aisyah mengangguk, menahan rasa marah yang mahu meletup. Dia tidak mau menambah drama di majelis yang bukan miliknya. "Saya faham pandangan awak," katanya. "Tapi saya percaya setiap pilihan ada harga dan pengorbanannya. Saya pilih untuk Cuba kedua-duanya. Jaga keluarga dan cari rezeki dengan cara saya sendiri." Dengan itu, dia berpaling, meninggalkan kumpulan itu. Langkahnya tenang tetapi hatinya bertekad. Di rumah malam itu, Aisyah duduk di meja dapur, menatap telepon yang bergetar. Alia tidur di bilik sebelah. Bunyi nafasnya menenangkan. Message email masuk dari sebuah studien. Di ujung message studio itu, ada satu ayat pendek yang membuat jantung Aisyah berdegup lebih laju. "Kami mau rakam sesi ringkas esok petang. Bawa Alia, kami sediakan ruang permainan." Aisyah menatap screen, lalu menatap Alia yang tidur lena. Di dalam hatinya, azam baru menyala. Bukan untuk membalas kata-kata yang merendahkannya, tetapi untuk membuktikan bahwa rezeki boleh datang dari mana-mana, selagi dia berani muncul. Bersambung ke episode yang akan datang.